Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak sambung perbincangan kita untuk tajuk wang. Kalau sebelum ni saya dah bincangkan berpandukan buku teks untuk hasil tambah, hasil tolak, hasil darab dan bahagi yang melibatkan unit wang. Hari ini kita akan sambung operasi bergabung melibatkan unit wang. Kita bersedia dengan buku teks matematik masing-masing. Kalau kita lihat dekat sini, kita dah bincangkan tambah, tolak, darab, bahagi. So, hari ini kita nak menyelesaikan ayat matematik bagi operasi bergabung melibatkan wang dalam lingkungan RM1 juta tanpa dan dengan tanda kurung. Bila kita sebut saja operasi bergabung, satu yang awak kena ingat balik dalam tajuk nombor bulat yang mula-mula kita belajar sebelum ni, iaitu BODMAS. Ataupun Kudabatato. Ini dia punya turutan untuk kita nak selesaikan yang mana dulu. So boleh bersedia dengan buku teks matematik. Teruskan ke muka surat 99. Kita tengok operasi bergabung melibatkan wang. Kita tengok kat sini. Operasi bergabung. Soalan yang pertama. Contoh yang pertama. Berpandukan penyata bank di atas berapakah baki wang pada 31 Mac 2021. Biasa bila kita tengok perkataan baki wang, kita dah anggap dia operasi tolak. Tapi baca dulu keseluruhan soalan. Kita tengok pada transaksi ni. Baki duit yang ada ialah RM6,800. Kemudian, dekat sini ada pengeluaran, ada deposit. Pengeluaran ni maksudnya dia keluarkan wang. Deposit ni maksudnya dia menerima wang. Dan kat sini kalau awak tengok ada ATM TRF ni, ini bermaksud ATM transfer. Maksudnya duit tu di transfer, dipindahkan melalui ATM. Maksudnya dia masuk duit dekat ATM lah. So dekat sini deposit dia 150. Daripada maklumat yang kita dapat ni, awak rasa operasi apa yang terlibat? Operasi apa yang terlibat? Dekat sini memang dah ada duit asalnya, dah ada 6,800. Kemudian bulan pertama ada tambahan 1,500. Kemudian bulan kedua lagi tambahan 150. Bulan kedua lagi 150. Bulan ketiga pun lagi 150. So dekat sini dia dah siapkan ayat matematik pada awak. RM6,800 tambah 3 darab 150. Tambah 3 darab RM150. Kenapa dia buat 3 darab RM150? Sebab bila nilai yang sama, ni nilai yang sama 150 ada 3 kali. So bolehlah 3 darab 150. Kalau nilai dekat sini tak sama, tak boleh buat macam tu. So kita tengok. Sekarang dia melibatkan operasi tambah dan darab. Ingat balik. Kudabatato. Kurungan, tak ada kurungan, darab. So kita ada darab. Maksudnya kita kena selesaikan operasi yang melibatkan darab terlebih dahulu. Bahagi, tambah. Baru teruskan dengan operasi tambah. So dekat sini yang kita nak darab ialah 3 darab RM150. So dia pun dah kirakan pada awak. Darab dapat RM450 dan tambah dengan RM6,800. So, dapatlah duit dia yang terkini. RM7,250. Kita teruskan pada contoh yang kedua. Harga runcit RM1.60 sekotak. Harga borong RM27.24 kotak. Biasalah kalau kita beli banyak, harga dia lain lah kan. So, apa yang dia nak sebenarnya ni? Hitung beza harga bagi 24 kotak susu secara borong dengan runcit. 24 kotak. Kat sini memang dah 24 kotak. So, tak ada masalah. Selesai. Harga borong dah tahu 24 kotak. Harga runcit kita belum tahu. Kita cuma tahu sekotak saja RM1.60. Jadi dekat sini yang first kali awak kena kira ialah hitung harga runcit untuk 24 kotak. Kita tahu harga sekotak. So, nak dapatkan harga 24 kotak, takkan awak nak tambah kan? So, kita gunalah
24 darab RM1.60. Ni dia pun dah buat 24 darab RM1.60. Kemudian kita nak tahu beza. Beza ialah kata kunci bagi operasi tolak. So, dah dapat 24 kotak, dia pun tolak. Okey, dia pun dah tunjukkan pengiraan pada awak. RM1.60 darab 24 dapat RM38.40. Beza. Okay. Tolak RM27. Perbezaan harga dia ialah RM11.40. Jadi dekat sini awak nampak perbezaan antara belian runcit dan beli secara borong. Okay, sebab tu bila pekedai ataupun yang ada kedai runcit apa semua tu, dia beli secara borong. Dia beli dengan kilang ataupun dengan supermarket yang jual secara borong. Dia tak beli satu-satu kemudian jual satu-satu. Okay, sama juga kalau awak di rumah, awak guna benda tu secara banyak, boleh je beli secara borong. Sebab harga dia lebih jimat. Okay, daripada soalan ni pun awak dah nampak sebenarnya belian borong ni lebih menjimatkan. Tapi kalau awak gunalah, kalau awak tak guna, dia jadi pembaziran. Kita tengok contoh yang ketiga. Kos bulanan tempat tinggal jenis pangsapuri. Okay, sewa selenggara. Berdasarkan jadual, berapakah jumlah kos tempat tinggal bagi tempoh 15 bulan? Okay, dia nak 15 bulan. Sekarang, setiap bulan dia ada dua benda kena bayar. Satu ialah sewa, satu lagi ialah kos untuk selenggara. Jadi, kita kena tahu satu bulan berapa duit dia habis untuk tempat tinggal. Jadi, ni benda yang dia kena habiskan duit. Jadi, nak buat apa untuk dua benda ni? Kita perlu tambah. So, sebab tu dekat sini, dia letak kurungan ni. Sebab bila awak buat ayat matematik, awak tak letak kurungan. Bila dia melibatkan tambah dan darab, dalam konsep kuda batatu, kita akan selesaikan darab dahulu. Jadi, salah jawapan akhir kita. Untuk soalan ni, kita kena selesaikan ni dulu. Kita kena tambah dulu. Jadi, bila nak bina ayat matematik, perlu letak kurungan. Sebab, utama kita ialah, perkara pertama kita kena utamakan untuk kira jumlah yang dia belanja sebulan untuk kos tempat tinggal. Kemudian, barulah kita boleh kira untuk 15 bulan. Kita dah tahu kos sebulan, baru kita boleh kira kos untuk 15 bulan. Okey. Untuk kos 15 bulan, kita akan guna operasi darab. Sudah dapat jawapan dalam tambah, kita darab. Okey, jawapan pun dah ada dekat sini. RM12.102. Okey, selesai untuk soalan contoh yang ketiga. Kita tengok contoh yang keempat. Catatan wang bulanan. Okey, gaji RM2,350. Tabungan keluarga RM180. Berdasarkan maklumat, kita kira perbelanjaan selama 2 tahun jika kesemua baki wang dibelanjakan. Okey, dia nak apa? Perbelanjaan. 2 tahun. Kata kunci yang penting-penting tu. Daripada maklumat yang awak dapat, gaji dia banyak ni, RM2,350. Dia simpan RM180. Ni tabungan. Dia ketepikan terus RM180. Maksudnya selebihnya, dia cakap ni, semua baki wang dia belanjakan. Selepas dia keluarkan untuk tabungan ni, ialah yang semua dia belanjakan. Apa yang awak nak kena buat dahulu? Apa yang awak kena buat? Awak kena asingkan dulu duit untuk tabungan. Jadi, bila kita nak asingkan duit, kita keluarkan dia, kita akan guna operasi tolak. Selepas kita tolak, kita akan kira untuk 2 tahun. Relate dengan tajuk masa. 1 tahun, 12 bulan. 2 tahun, 24 bulan. Jadi, nilaian yang kita nak ialah untuk tempoh 24 bulan. Okay, jadi dekat sini awak dah tahu 2 operasi iaitu tolak dan darab. Tapi kita perlu buat tolak dulu. Mesti buat tolak dulu sebab kita nak tahu berapa baki. Jadi dekat sini perlu guna kurungan. Okey, maksudnya soalan ni, tolak ni perlu buat kurungan sebab kita nak kira dia dulu. Okey, so dah selesailah soalan 4 ni. Bila dah tolak, dapat baki. Baki ni yang dia nak tahu untuk 24 bulan. Teruskan dengan operasi darab 24.
Okey, kita teruskan dengan muka surat seterusnya. Okey, kita teruskan dengan muka surat 101. Kira bayaran untuk bulan pertama. Okey, yuran pendahuluan RM1,140. Yuran setahun hanya RM3,120. Daftar segera. Kira bayaran untuk bulan pertama. Okey. Setahun RM3,120. Pendaftaran RM1,140. Okey, pendaftaran ni biasanya pada awal-awal lah kan kita nak kena bayar. Setahun ada 12 bulan. Jadi kita nak kena tahu sebulan berapa ringgit. Okey, jadi kita kena dapatkan harga untuk sebulan. Jadi kalau setahun ada 12 bulan, nak dapatkan sebulan kita bahagi 12. Setelah bahagi 12, kita nak tahu bulan pertama bayar berapa. Okey, pendaftaran ni biasanya kita bayar pada bulan pertama masuk. Kita kena bahagi 12 dan tambah dengan yuran pendaftaran. So, ayat matematik dia RM1,140 tambah RM3,120 bahagi 12. Mana nak jawab dulu? Ingat Kudabatato. Kurungan darab bahagi. So, kita jumpa bahagi dulu. Jadi, kita selesaikan operasi bahagi dulu. So, dekat sini dia selesaikan operasi bahagi dulu. Selesai bahagi, dia tambah dengan RM1,140. Jadi, pada bulan pertama, jumlah bayaran dia ialah RM1,400. Kita tengok contoh pengiraan yang ke-6. Berapakah baki wang Reza selepas dia membeli seutas jam tangan? Okey, dia masuk apa ni? Pertandingan robotik dan dia menang. Okay, saya beli jam ini menggunakan wang kemenangan yang telah diagihkan sama banyak. Wang kemenangan diagihkan sama banyak. Kalau kita lihat, dia dapat RM2,500. Diagihkan sama banyak ialah kata kunci untuk operasi bahagi. Bahagi berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi RM2,500 bahagi 4. Kemudian dia membeli seutas jam tangan. Soalan nak baki. Dia membeli seutas jam tangan dan soalan nak bagi. So, ini merujuk kepada operasi tolak. Sebab duit dia dah berkurang. Okay, pertama sekali dia kena bahagi 4 dulu sebab nak tahu berapa duit yang dia dapat. So, dia dah bagi 4. Okay, tak ada baki, tak ada masalah. So, dia takkan jadi sen. Okay, bila dah bahagi 4, dia kena tolak dengan wang yang dia belanjakan untuk membeli seutas jam tangan. So, baki wang dia ialah RM530, 10 sen. Okey, soalan contoh yang ke-7. Tuan, syarikat punya wang untuk bonus pekerja sebanyak RM250,000 dalam akaun 1 dan RM125,500 dalam akaun 2. Syukur, sila agihkan sama banyak jumlah itu kepada 40 orang pekerja. Agih sama banyak. Nampak dekat sini dah tahu operasi bahagi. So, dekat sini pula dia bagi tahu ada 2 akaun. Akaun 1 dan akaun 2. Dia nak bahagi kedua-dua jumlah wang tu. Dia nak bahagi kedua-duanya. Okay, apa operasi pertama yang kita kena buat ialah operasi tambah. Kita kena jumlahkan kedua-dua akaun tersebut. So, dia tambah kemudian bahagi 40. Sebab 40 dia nak agih sama banyak. So, dekat sini sebab keutamaan dia ialah operasi tambah. Jadi, perlu letak kurungan. Kalau tak ada kurungan, kita akan jawab bahagi dulu dan jawapan dia akan salah. So, dekat situ pentingnya tanda kurungan tu. Okey, so bila kurungan tambah dulu, bahagi, dapat nilai dia. Okey, kalau kita lihat dekat sini, kat buku teks awak buku surat 102 ni, dia ada beri satu cara dua. Kalau cara satu tadi macam saya terangkan tadi. Okey, cara dua ni, dia pecahkan bahagi 40 ni menjadi bahagi 4 dan bahagi 10. Dia mulakan dengan bahagi 4, kemudian dia bahagi 10 untuk bila bahagi 10, gerakkan satu titik je lah. Okey, kenapa 4 dan 10? Sebab 4 darab 10 sama dengan 40. So, kat sini ada 2 kerja. So, kalau awak tak ada masalah nak bahagi dengan 2 digit, terus bahagi 40. Kalau rasa nak bahagi 2 digit adalah satu masalah untuk awak, boleh guna cara yang kedua. Dia bahagi 4 dulu, dapat jawapan bahagi 4, dia bahagi pula dengan 10. Bila bahagi 10, gerakkan titik saja. So, selesai penerangan ringkas saya untuk muka surat ni. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.